setahun Malaysia Prihatin. Dan pasti dari segi perbincangan tentang pembangunan juga pemerkasaan ekonomi ini sentiasa dibawakan, dan untuk itu juga di studio kami bawakan seorang tokoh yang memang selalu ke studio RTM, dan pengalaman beliau amat kami inginkan bagaimana pemerhatian apa yang juga kita boleh pelajari dan juga diambil kira untuk memantapkan ekonomi pada masa akan datang. Di studio Prof Madya Dr. Bahrom Abdul Hamid. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Prof merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Pusat Antarabangsa Keuangan Islam INSIAF, dan ini merupakan hari yang sangat bersejarah Prof, sebab kita tidak ada template ataupun garis panduan bagaimana untuk menangani situasi ekonomi dalam kekangan COVID-19 ini. Dan setahun, saya ingat Prof dulu kita bawa ke studio setahun dulu berbincang dengan ini. Apa yang Prof lihat dari segi evolusi cabaran dan bagaimana kerajaan menanganinya setakat ini? Okey, terima kasih Zaliha, terima kasih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita dalam menghadapi krisis 3 serangkai yang bermula dengan krisis kesihatan, menular menjadi krisis ekonomi dan dikembarkan dengan ketidakstabilan politik. Kita telah mengharungi hampir 12 bulan yang penuh cabaran ini. Terlalu banyak inisiatif yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Pakej rangsangan melebihi 300 bilion, bajet yang terbesar dalam sejarah. Walaupun kita andaikan masa kita memperkenalkan pakej insentif ini pada awalnya, sepatutnya pada suku pertama tahun ini kita sudah melalui proses pengukuhan dan pemerkasaan. Namun kita tidak menjangkakan bahawa gelombang kedua dan ketiga COVID yang tidak dapat dijangka ini menyebabkan kita terpaksa memperkenalkan kembali PKP. Dan ini telah menggencatkan kembali. Jadi baru ini kita nak bermula kembali proses pemulihan. Harap-harap insya-Allah ini adalah proses pemulihan yang sebenar, dan lepas ini kita boleh melalui fasa pengukuhan dan pemerkasaan. Ada beberapa yang kita boleh andaikan kata kejayaan dalam membendung. Tetapi ada juga yang kita harus akui adalah kekurangan yang kita hadapi. Sebagai contoh, jika saya boleh petik 2 statistik ini, yang pertama kadar pengangguran kita. Kadar pengangguran kita berada pada kadar 4.9%. Satu kadar yang boleh saya andaikan untuk Malaysia adalah kadar yang membimbangkan. Sebab kadar pengangguran di Malaysia ini agak stabil. Sekitar 3.3, 3.2 dan sebagainya. Jadi 4.9 adalah satu jurang yang agak besar. Yang kedua, statistik yang membimbangkan saya adalah jika kita lihat NPL ataupun non-performing loan yang berada pada tahap 27 bilion ringgit. Ini adalah setelah moratorium yang pertama diperkenalkan, namun kita menghadapi ini. Kenapa kita harus risau kedua-dua statistik ini? Sebab kadar guna tenaga ataupun kita lihat daripada kadar pengangguran, kadar NPL ini harus ditangani untuk memudahkan kita memperkasakan kembali ekonomi. Jadi ada kejayaan, ada yang kekurangan yang harus kita lihat balik, dan kita mungkin kena stabilkan bahagian politik ini agar kita senang mengatasi masalah krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Seperti mana yang diceritakan juga, ini bersifat unprecedented ataupun yang tidak pernah berlaku di mana-mana bahagian di dunia. Maka apabila penilaian kepada perancangan ekonomi itu mestilah berasaskan kepada penilaian kesihatan. Itu juga jarang berlaku kerana perlu diberikan laporan kesihatan terlebih dahulu, barulah sektor ekonomi sama ada akan dibuka ataupun tidak. Jadi persoalan-persoalan ini penting untuk kita menilai tentang bagaimana jangkaan kesihatan sendiri pun tidak ada satu kepastian dalam kita menilai adakah esok kes akan berkurang ataupun kes akan meningkat dan sebagainya. Cuma dalam usaha kita untuk kembali memulihkan ekonomi tanpa terlalu bergantung kepada situasi kesihatan itu, apakah antara alternatif ataupun kita kata pemboleh ubah yang boleh digunakan dalam kita kembali meletakkan ekonomi berada pada paksinya, tidak terlalu bergantung kepada kesihatan semata-mata? Kalau kita lihat pada PKP yang pertama, kita kehilangan melebihi 2 bilion sehari. Dalam PKP yang kedua ini, para ahli statistik meramalkan kita kehilangan dalam 700 juta ringgit sehari. Ini adalah satu angka yang agak besar. Dalam kita menstabilkan kesihatan, kita harus faham bahawa ekonomi juga harus diberi perhatian. Kita tidak mahu besok ada banyak
kemalangan jiwa ataupun kita kata kerosakan jiwa akibat masalah ekonomi. Kita terlalu menumpu kepada kesihatan dan bukan kepada ekonomi. Balik kepada awal tadi saya kata tadi, kesemua ini dapat digembelingkan bersama jika kestabilan politik itu dapat dicapai dahulu. Sebab sekarang ni kita macam autopilot, tambah-tambah lagi apabila ordinan darurat diperkenalkan, kita seolah-olah hanya beberapa pihak pembuat polisi sahaja yang bergerak. Mungkin Perdana Menteri kita, Menteri Kesihatan dan beberapa menteri kanan. Jadi pihak pembuat polisi tidak dapat berfungsi secara komprehensif. Jadi bagaimana untuk kita membuat pemilihan di antara mengimbangkan kesihatan dan ekonomi dan sebagainya. Di sini selalu saya kata kita harus memperkenalkan budaya mengukur keberjayaan. Kalau kita lihat Menteri Kewangan berucap sekejap tadi, dia mengatakan kita membelanjakan 320 juta untuk bajet, kita membelanjakan lebih 300 bilion untuk program-program stimulus dan sebagainya. Satu angka yang amat menarik dan amat baik dan kita rasa amat terpuji. Paling besar. Paling besar. Tetapi setelah diperkenalkan, adakah keluar statistik atau angka yang mengatakan siapa yang menerima manfaat? Berapa ramai yang menerima manfaat? Apa kesan dia? Peratusan sasaran dia dan sebagainya. Ini adalah kelemahan yang kita hadapi. Dan saya selalu kata ini adalah satu kawasan, satu area di mana para penyelidik termasuklah daripada MIA, daripada Jabatan Statistik dan sebagainya untuk meletakkan kayu pengukur. Jadi kita boleh lihat siapa yang ketinggalan, siapa yang harus diberi bantuan dan sebagainya. Tapi tidak dapat dinafikan kita harus membuka kembali sektor ekonomi untuk merancangkan kembali. Pada masa yang sama kita memperkenalkan SOP yang ketat agar dapat memulihkan dan memperkasakan kembali ekonomi kita. Dan kita juga harus mengakui dari segi vaksin kita agak ketinggalan dengan jiran-jiran kita. Statistik hari ini hanya 16,000 rakyat Malaysia yang menerima vaksin, sedangkan di negara-negara jiran kita angka ini sudah jauh berbeza, jauh ke depan. Ini adalah satu kebimbangan sebab ada kemungkinan kita mungkin akan kehilangan peluang perdagangan, peluang ekonomi kepada negara jiran kita, dan ini akan menggencatkan atau memperlahankan tumbuhan. Kita menjangkakan untuk suku kedua ataupun kita kata separuh pertama tahun ini kita harus mencatatkan pertumbuhan positif. Kalau kita ingin mencapai pertumbuhan 5 hingga 6% ekonomi kita pada hujung tahun. Kalau kita gagal pada suku yang pertama ini akan menetapkan tekanan kepada pihak kerajaan untuk mengejar angka yang diwar-warkan sebelum ini. Apakah barangkali dasar yang biasanya ditetapkan oleh bank negara juga terpaksa mengambil kira apa yang telah dinasihatkan oleh KKM, MKN dan sebagainya. Biasanya keputusan ekonomi seperti ini dibuatkan berlandaskan situasi ekonomi. Tidak ada situasi lain. Jadi bagaimana ini barangkali dapat disesuaikan untuk mengetahui mana yang sepatutnya dilakukan? Okey, kalau kita lihat untuk menjana ekonomi sesebuah negara kita ada dua polisi utama. Satu dipanggil polisi fiskal yang dijalankan oleh pembuat polisi dan satu lagi polisi monetary yang dilakukan oleh pihak Bank Negara Malaysia. Dan kedua-dua polisi ini harus berjalan seiringan. Kalau kita lihat dari segi polisi fiskal di mana melibatkan cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Polisi fiskal pengembangan telah dilakukan 12 bulan yang lalu. Bank negara juga seiring dengan ini telah menurunkan OPR yang menurunkan kadar pembiayaan dan kadar pinjaman dan sebagainya. Ini untuk menggalakkan orang ramai juga. Namun, jika aktiviti ekonomi itu tiada, maka polisi monetary ini tidak boleh berjaya. Kita mengatakan program pembiayaan disediakan untuk IKS dan juga nano, mikro dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka ini menghadapi masalah, bagaimana kita tahu ada mereka yang telah mengubah perniagaan. Perniagaan sebagai contoh yang terlibat dengan pelancongan. Telah mula melakukan program makanan. Tetapi apabila mereka ini pergi kepada institusi keuangan, mereka menghadapi masalah. Sebab kita masih menggunakan apa yang kita panggil rating yang lama, iaitu sejarah lampau. Sedangkan
rakyat ini memulakan perniagaan yang baru. Jadi ini juga harus Bank Negara harus memainkan peranan yang penting untuk mengubah cara perjalanan institusi kewangan ini untuk sekurang-kurangnya kita keluar daripada kesulitan pandemik ini menggunakan rating yang baru buat sementara waktu agar memastikan bahawa apa saja polisi, sama ada polisi monetary dasar kewangan pengembangan atau polisi fiskal, dapat mencapai sasaran. Okey, Prof, di sebalik kita bercerita tentang dasar di peringkat struktural ataupun di peringkat kepimpinan tertinggi, molek juga kita untuk bercerita tentang di peringkat akar umbi, kerana ada yang berpandangan pandemik COVID-19 ini seolah-olah menghadirkan blessing in disguise ataupun hikmah di sebaliknya, apabila di sebalik pandemik ini baru kita menyedari bahawasanya dilaporkan lebih 42% sahaja yang mempunyai simpanan KWSP, kurang daripada RM10,000, dan juga dalam hal ini juga pendapatan garis kemiskinan juga telah pun ditingkatkan dari 900 lebih kepada 2,000 lebih. Maka ia menggambarkan bahawa negara kita perlu untuk menerima hakikat yang pahit untuk ditelan tentang masih lagi ada rakyat kita berada dalam kelompok dan juga kepompong kemiskinan yang perlu ditangani walaupun kita beriltizam untuk menjadi negara maju. Satu pengamatan yang amat baik, Ismail. Kalau kita lihat macam Ismail kata tadi, it's a blessing in disguise. Apabila kita menghadapi bencana atau bahana pandemik COVID ini, dia telah mengeluarkan beberapa maklumat yang penting. Tahap tabungan dalam KWSP, tahap tabungan di dalam bank, di mana statistik menunjukkan tahap tabungan rakyat Malaysia adalah antara yang tidak memuaskan. Jadi apabila berlaku pandemik ini dan tabungan terpaksa digunakan, maka tabungan itu tidak mencukupi. Dan sekarang mereka telah mengusik simpanan hari tua, iaitu KWSP. Memang simpanan hari tua ini dikeluarkan untuk mengubah hidup mereka buat masa ini. Saya setuju. Tetapi ini juga membuka peluang untuk pihak pembuat polisi memikirkan bagaimana golongan ini akan dibantu apabila mereka sampai kepada usia tua nanti. Kita tidak mahu menghadapi apa yang dipanggil krisis sosial. Tabungan sudah sedia kecil, sekarang dikeluarkan, maka ini akan menyebabkan kita akan menghadapi krisis sosial di masa hadapan. Adakah pihak pembuat polisi kena melihat ini sebagai waktu yang sesuai untuk memperkenalkan apa yang dipanggil social retirement scheme untuk rakyat semua, memastikan kita tak menghadapi krisis sosial di masa hadapan. Ini adalah satu yang harus diberi perhatian yang khusus. Apatah lagi Malaysia sekarang menuju apa yang kita panggil negara berusia. Negara tua. Negara tua. So ini adalah satu yang harus kita tak mahu kita recover daripada pandemik. Lepas tu 5-10 tahun down the road kita menghadapi. Dan satu lagi, ini juga telah membuka apa yang kita panggil, membuktikan bahawa apa yang dipanggil financial literacy, kepahaman ataupun celik huruf kewangan di kalangan rakyat Malaysia amat rendah. So ini harus diberi perhatian bukan sahaja oleh pembuat polisi, mungkin juga institusi di luar sana, institusi pendidikan, begitu juga Kementerian Pendidikan, agar diperkenalkan apa yang kita panggil financial literacy pada peringkat yang awal untuk memberi pemahaman, untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya membuat persediaan. Kita jangan ingat apabila cuaca terang kita tidak akan hujan, kita tidak akan menghadapi masalah. Kita harus sediakan payung sebelum hujan. Prof, adakah dari segi celik keuangan itu, dari segi pendidikan ataupun info yang lebih terperinci tentang bagaimana untuk melabur wang, bagaimana untuk, sebab kita dipilih untuk delayed gratification ini ataupun mencari sesuatu yang tertunda ini, suatu konsep yang agak sukar kerana faktor kesabaran itu merupakan satu aspek yang kalau nak sekarang juga. Jadi aspek menabung tu bila AKPK kata you kena ada 6 bulan tabungan tu agak mustahil sebenarnya dengan keperluan kehidupan sekarang. Jadi di usia mana sekarang ini yang perlu diterapkan celik keuangan ini, Prof? Bagi saya celik keuangan ini harus diperkenalkan pada usia yang awal. Sebab bila kita melihat kepada celik keuangan, ia bukanlah hanya semata-mata penabungan.
dia juga adalah trend atau pola perbelanjaan, pola pelaburan. Jadi ini harus diperkenalkan secara komprehensif di peringkat yang awal. Saya lebih setuju kalau diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah. Jadi kalau 20 tahun dahulu memang ada program ini, kita panggil menabung, kita bawa tabung duit siling tu ke pejabat pos. Tetapi apabila masa dah maju, mungkin kita telah lupakan. Tapi ini amat penting. Jadi pada peringkat awal kita memperkenalkan bagaimana pentingnya menabung. Kemudian bagaimana untuk berbelanja. Lepas itu apabila di peringkat IPTS, bagaimana untuk melabur dan sebagainya. Jadi celik kewangan ini bukan satu sahaja, tetapi dia adalah pelbagai sudut. Dan dia harus diperkenalkan pada usia yang memang muda. Ya, Prof, mungkin kita akan berjeda seketika untuk kita lanjutkan perbualan dan juga perbincangan kita. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Saya Wee Jack Singh, Timbalan Menteri Perusahaan Pelarangan Komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan, jutaan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. 1 Mac adalah setahun Malaysia prihatin, setahun yang penuh dugaan. Kita kembali bangkit bersama-sama, mengharui apakah cabaran selepas ini. Saya berkeyakinan penuh bahawa kerajaan PN akan terus memberi signal kepada negara. Ekonomi kita akan kembali pulih, rakyat mula kembali bekerja dengan normal baharu. Penoreh akan mula meraih dividend. Perdagangan sawit berusaha mengadakan pengeluaran. Sektor perkawinan melalui pasar baharu dengan pasaran dalam talian. Saya juga menyuruh anak-anak muda kita mengambil peluang untuk menjebori dan membawa idea-idea inovatif kepada sektor perdagangan. Sekian, lindung semua. Terima kasih. Alhamdulillah, dalam tempoh setahun saya menerajui Kementerian Alam Sekitar dan Air atau ringkasnya KASA, kita telah dapat melihat satu sinergi yang begitu positif digerakkan hasil penggabungan di antara sektor alam sekitar dan air. Integrasi antara alam sekitar dan air ini membolehkan pihak kerajaan merangka Pelan Kelestarian Alam Sekitar Malaysia 2030. Kerajaan komited dalam memastikan alam sekitar diberi perhatian yang serius dalam setiap perancangan ekonomi dan pembangunan negara. Kepada semua rakyat Malaysia, mari sama-sama dengan kementerian ke arah Malaysia yang lebih lestari, alam sekitar, tanggungjawab bersama, Malaysia prihatin. Ya, setahun Malaysia Prihatin, grandstand khas yang kami bawakan ini sudah pasti kita nak menakul dan juga memberi perincian terhadap bagaimana pencapaian telah pun ditunjukkan dalam tempoh 12 bulan Malaysia menepani pandemik COVID-19. Kita sambung bicara pagi ini bersama Prof. Madya Dr. Baharul Abdul Hamid. Prof, sebelum kita berehat seketika tadi, kita ada bincangkan tentang bagaimana pendidikan keuangan, bagaimana untuk ialah pengajaran kita dapat dalam melalui situasi pandemik ini, Prof. Tapi dalam pada usia 50-55 ini, sebanyak mana sangat pendidikan yang boleh, ini sebenarnya apa yang mereka ingin tahu, barangkali terutamanya mereka yang mengalami kekangan keuangan, apa yang boleh dibuat selepas ini. Sebab sebelum telah pun terjadi situasi yang sangat mencabar ini, what's next, apa yang selepas ini? Okey, celik keuangan ni dia tidak mengira umur. Dia macam saya kata tadi, cuma pendekatannya yang berbeza antara kelompok umur. Jadi mungkin untuk yang 50-an ini, apa yang perlu diterangkan kepada mereka adalah bagaimana untuk merancang pada usia tua. Seperti mana kita lihat sekarang, statistik telah menunjukkan apabila mencapai umur 55, wang KWSP yang dikeluarkan itu digunakan habis, tak sempat setahun. Ya. Dan perbelanjaan ini adalah apa yang kita panggil perbelanjaan yang tidak perlu. Perbelanjaan terhadap barang mewah ataupun barang yang perishable yang tidak diperlukan. Jadi penerapan celik kewangan ini harus dilakukan kepada semua peringkat umur. Mungkin institusi-institusi seperti KWSP selain daripada menjaga tabungan ini juga boleh menggunakan teknologi dengan memperkenalkan kursus-kursus online kepada yang disasarkan kepada golongan yang mungkin berusia antara 50 ke atas secara periodikal.
betapa pentingnya tabungan ini digunakan secara berhemah, tidak digunakan untuk barangan yang tidak perlu atau barangan mewah dan sebagainya. Jadi proses pendidikan ini adalah proses pendidikan yang menyeluruh. Bukan saja tanggungjawab satu-satu institusi. Mungkin pihak RTM juga boleh mengeluarkan periodical rancangan yang menerangkan betapa perbelanjaan berhemah itu penting dan sebagainya. So setiap golongan memerlukan celik kewangan. Ya. Saya suka untuk menarik perhatian Prof kepada bagaimana kita membanding bezakan antara perbelanjaan bagi belanjawan 2021 dan juga pakej-pakej stimulus yang bersifat sementara dan juga bersifat cepat yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kementerian Keuangan. Kalau kita imbas kembali, setahun yang lalu Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menyatakan pakej stimulus ini adalah untuk menjanjikan sekurang-kurangnya food on the table ataupun makanan di atas meja untuk mereka yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Maka dalam hal aliran tunai ini, kita menjangkakan dan juga rakyat menginginkan supaya stimulus itu bergerak dengan kadar segera. Itu tidak termasuk dengan rang undang-undang perbekalan. Jadi dalam bagaimana kita menilai stimulus-stimulus ini boleh disalurkan secara tepat, telus dan efektif kepada rakyat dalam lebih kita setahun mendepani pandemik COVID-19, Prof? Okey, pakej-pakej rangsangan yang diperkenalkan seperti prihatin, kita prihatin, penjana, permai dan sebagainya. Macam Ismail kata tadi, objektif utama adalah membolehkan kelangsungan kehidupan, food on the table dan barangan-barangan asas yang lain. Namun, ia harus dipastikan sampai tepat pada masanya dan tepat pada golongan yang disasarkan. Dan ia juga harus diukur bagaimana mereka ini dibantu. Jadi ketelusan, pemudah cara dan juga after service ataupun saya kata harus disantuni mereka yang menerima ini. Adakah kehidupan mereka berlangsung dengan sepatutnya seperti yang diramal? Jika tidak, apa masalah? Bagaimana untuk menambah baik? So, yang ini masih ada, saya rasa seolah-olah macam ada missing link kat situ. Pihak Menteri Kewangan selalu mengumumkan kita telah menjalankan penjana, kita menjalankan prihatin, kita menjalankan kita prihatin. Tapi saya masih lagi belum mendengar, penjana ini telah memastikan 40% rakyat mendapat food on the table, telah memastikan golongan yang kehilangan pekerjaan. Bahagian ini masih belum ada lagi. Saya selalu champion benda ni dan saya selalu war-warkan, tapi saya masih belum melihat. Sebab kalau kita tak dapat nak mengukur keberjayaan, kita tidak dapat membuat kesinambungan polisi-polisi ini. Dan kadang-kadang kita mengeluarkan atau menyampaikan atau menyalurkan pakej-pakej ini pada masa yang kurang sesuai. Kalau saya boleh menggunakan analogi, baja kepada pokok, dia harus dilakukan pada satu tempoh yang tertentu untuk dia membuahkan hasil. Kalau kita letak baja pada masa yang tidak tepat, dia tidak akan membuahkan hasil. Begitu juga pakej-pakej ini harus dirancang dengan rapi dan penyampaian yang harus disantuni dengan betul dan diukur kejayaannya. Bukan setakat kita announce pakej 300 bilion, lepas tu kita tak ada follow up. Kalau beginilah keadaannya, kita akan terus berbelanja yang agak besar untuk program stimulus ini. Dan lagi satu saya ingin menarik perhatian, program-program stimulus ini dia tak boleh stylo. Maksudnya dia tak boleh hanya Kementerian Keuangan sahaja yang membuat satu pakej-pakej rangsangan baru. Dia harus menyeluruh bersama dengan organisasi-organisasi yang lain. Sebagai contoh, pihak perbankan, bagaimana dia boleh membantu. Pihak kewangan sosial Islam seperti lembaga zakat, wakaf dan sebagainya, bagaimana mereka boleh membantu. Jadi pakej ini akan komplement. Sekarang ini apa yang berlaku adalah ada golongan yang akan dapat
banyak. Dia dapat daripada stimulus package kerajaan, dapat daripada lembaga zakat. Ada golongan yang tercicir. Sebab masing-masing stylo, masing-masing bergerak sendiri. Kita masih belum pernah dengar lagi mereka ini duduk semeja dan mengatakan, okey, kita akan memperkenalkan program stimulus, dan program stimulus ini akan dipastikan ada bahagiannya yang ditanggung oleh lembaga zakat untuk asnaf dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Jadi kita tak mahu ada golongan tercicir dan kita tak mahu ada golongan yang dapat lebih daripada yang sepatutnya. Saya ada menerima juga ada keluarga yang dia kata, saya dapat sampai 50 kilogram beras, bro. Saya nak buat apa dengan beras banyak-banyak, yang saya perlukan benda lain. So ini perancangan ini agak itu boleh dilakukan penambahbaikan. Penambahbaikan ini untuk penambahbaikan. Adakah dalam aspek ini Prof, ya, walaupun secantik mana polisi diberikan oleh ataupun diumumkan oleh kerajaan, perlu ada political will yang diletakkan kepada pihak perbankan, sebab terutama sekali industri pelancongan mereka tak akan pegang, ditambah lagi dengan sekarang dengan tidak dibenarkan merentas negeri, merentas daerah sebagainya. Jadi dalam situasi ini bank pula mengambil keputusan this is too risky, saya tak boleh mengeluarkan wang. Jadi walaupun kerajaan ada mengumumkan subsidi gaji dan sebagainya, nak bayar dengan apa kalau sekiranya perniagaan itu tidak boleh berjalan dan staf pula akan bising. Kerajaan dah announce boleh bagi subsidi gaji, kenapa company tak nak buka? Jadi berbalik kepada, jadi kesilapannya nampak kepada kerajaan, walaupun mereka telah pun membuat satu polisi yang cukup cantik tetapi tidak mendapat sokongan seperti Prof cakap tadi. Okey. Mungkin ada pihak perbankan yang akan marah kepada saya, tapi ini adalah hasil daripada apa yang saya kata, pemantauan saya, kajian saya dan sebagainya. Dekat Malaysia ini bukan kesemuanya bank, tetapi kebanyakan bank di Malaysia ini adalah lebih kepada reaktif. Maksudnya dia menunggu kerajaan memperkenalkan sesuatu atau kerajaan mengarahkan sesuatu. Dia jarang-jarang proaktif. Bukan semua bank, tapi kebanyakan bank di Malaysia. Lagi satu, pihak perbankan ni dia kena go beyond profit. Dia kena kadang-kadang pulangan yang diterima itu mungkin bersifat jangka masa panjang. Jika pada masa ini dia membantu sektor-sektor yang terkesan dengan agak teruk seperti sektor pelancongan, sektor pengangkutan dan sebagainya, besok sektor ini apabila dia diperkasakan, dibangkit kembali, yang akan menikmati tempias daripada kemajuan ini adalah pihak perbankan juga. Dan jika kita lihat semalam pun dalam surat khabar, kita lihat ada beberapa bank yang telah mengumumkan statistik-statistik keuntungan. Pihak perbankan masih melakukan keuntungan yang boleh saya katakan agak baik. Sebagai contoh moratorium dan sebagainya. Saya kata bukan semua pihak perbankan, tapi pihak perbankan boleh melakukan lebih daripada ini. Sebagai contoh NPL, pihak perbankan harus melakukan langkah proaktif, jangan tunggu pihak kerajaan. Saya tahu ada pihak bank yang kata, oh kami telah melakukan ini, tapi bagi saya boleh lakukan lebih daripada ini. Sebab harus diingat, jika tidak dilakukan penstrukturan semula dan sebagainya, apa akan berlaku? NPL akan bertambah. NPL bertambah, maka pertumbuhan ekonomi kita tidak akan lancar. Okey. Prof, sebelum kita menutup perbincangan kita ini, saya suka untuk menyentuh tentang dalam belanjawan 2021 diperuntukkan lebih kurang 3 bilion ringgit untuk vaksin dan juga program imunisasi COVID-19 Syarikat Kebangsaan. Maka dalam hal ini kita menggambarkan keseriusan kerajaan untuk menepani pandemik COVID-19. Malah setiap tahun juga Kementerian Kesihatan Malaysia menerima antara kementerian yang menerima peruntukan yang paling tinggi dalam setiap bajet-bajet yang diumumkan. Jadi bagaimana Prof menilai selepas ini untuk perancangan ekonomi itu perlu menilai kepada bagaimana pembangunan kesihatan, penyelidikan berasaskan kesihatan dan juga aspek-aspek saintifik kepada kesihatan juga perlu untuk dititik beratkan supaya kita tidak ketinggalan, bukan hanya menjadi negara penerima tetapi juga menjadi negara pengeluar untuk isu-isu vaksin dan juga isu-isu penyakit berjangkit seperti ini. Sumbangan yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan amat baik. Namun selepas ini pihak kerajaan harus mengutamakan R&D. Maka kita, macam semasa kata tadi, kita bukan setakat menerima dan membeli, tetapi kita juga melakukan R&D kita sendiri. Maksudnya kita kena bersedia untuk masa hadapan. Kita telah menghadapi SARS, kita telah menghadapi COVID, dan ada kemungkinan kita akan menghadapi perkara yang lain. Tadi kita kena utamakan R&D. Jadi kita anggap pelaburan kepada R&D kesihatan adalah satu pelaburan yang penting yang tidak dapat dikatakan tidak dan harus diberi keutamaan.
Satu perkongsian yang baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Baharul Mahmud, Pengarah Pusat Pendidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Keuangan Islam Insaf kerana bersama dengan kami. Dan